Kalimah azab dalam Al-Quran bukan bermakna rejam, tetapi bermakna sebatan. Dalilnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu taala disebut az-zani wa az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah tu. Ayat tu wal yashhad azabahuma. Azab tu. Dia guna kalimah azab merujuk pada 100 sebatan. Juga gandaan hukuman bagi isteri Nabi tadi. Kalau andai mereka melakukan dosa lah, mereka tidak melakukan dosa lah dalam kes ni. Dalam tu pun guna kalimah al-azab. Sebatan merujuk pada sebatan. Separuh hukuman bagi hamba pun guna kalimah al-azab. Jadi nak kata azab ni merujuk pada mati tak tahu tepat. Berkaitan dengan tafsiran Al-Quran, contohnya perkataan azab, kita tak boleh ambil penggunaan perkataan azab di sebahagian tempat. Kita pergi tempek pada tempat-tempat lain, lalu kita buat kaedah. Sedangkan itu bercanggah dengan apa yang telah dilaksanakan oleh Nabi SAW dan juga para sahabat. Itu tafsir isyari. Kita pergi kutip isyarat di sini dan di sana, lalu kita buat sesuatu membantah apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ini masalah yang besar. Hadis Ali yang kata merejam tu, hadis ini bersumber kepada Salamah bin Kuhail. Ya, bila sebut hadis Ali merejam, semua bermula daripada Salamah bin Kuhail. Syiar A'lamin Nubala nyatakan bahawasanya Salamah bin Kuhail ni adalah seorang Syiah. Fihi tasyayyu' qalil, walaupun dia Syiah kecil lah. Okey. Masih ada lagi. Alright. Jadi bila sebut orang Ahlul Bid'ah meriwayatkan hadis, memang ada ulama khilaf. Tapi Al-Kifayah, Al-Khatib dalam Kifayah, dia menyatakan ada pandangan yang keras mengatakan Ahlul Bid'ah tak boleh kita terima riwayat dia. Jadi bila kita tengok hadis Ali, semua daripada Salamah bin Kuhail. Ali radhiyallahu anhu merejam, ini adalah hadis yang jelas diriwayatkan oleh ramai orang. Yang riwayatkan daripada Ali 3 orang sekurang-kurangnya. Sya'bi, Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdurrahman ibn Abi Layla. 3 orang. Okey. Ada 2 lagi di belakang. Ambil Sya'bi saja. Daripada Sya'bi sahaja diriwayatkan oleh Salamah bin Kuhail, 1. Yang kedua Qatadah, yang ketiga Alqamah bin Marsad, Abu Juhaifah, Ismail bin Abi Khalid, Abu Husain Al-Asadi dan juga Mujalid. Semua orang besar. Tapi saya tak marah Ustaz Wanji, ini bukan masalah Ustaz Wanji. Masalah dia dimulakan oleh Mahmud Ibrahim. Dia yang buatkan hujah ni. Hujah-hujah beginilah. Maksudnya dia telah mulakan satu kerosakan terhadap ulumul hadis. Dengan membawakan kaedah yang sangat tunggang langgang. Hadis ini diriwayatkan oleh 7 orang daripada Sya'bi. 7 orang daripada Sya'bi. Kalau Salamah dia seorang tu mutasyayyi', dia seorang dekat dengan Syiah dan dia kuat, ingatan dia kuat. Imam Bukhari dan Muslim riwayat daripada dia. Ini tidak menjejaskan lagi 6 orang yang bersama dengan dia meriwayatkan hadis yang sama daripada Sya'bi. Antara hadis tu adalah melibatkan kepada Al-Asif. Al-Asif ni yang Ustaz Salman tadi ada sebut berkenaan dengan seorang perempuan, dia berzina dengan dia punya pekerja tu kan. Tadi Ustaz Salman dah cerita dah. Alright. Hadis tu kalau kita perhatikan, semua hadis ni datang daripada seorang perawi namanya Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud. Walaupun datang dari Ubaidillah sahaja, tapi dia riwayatkan hadis secara tidak konsisten. Dalam Al-Bukhari contoh, dia hanya menyatakan daripada Abu Hurairah. Yang kedua, Bukhari dalam dua tempat dan Abu Daud, dia sebut dia meriwayatkan daripada Abu Hurairah dan juga Zaid bin Khalid Al-Juhani. Yang ketiga, dalam Ibn Shaybah disebut 3 pula, tidak konsisten, iaitu disebut Abu Hurairah, Zaid, Khalid Al-Juhani dan Shibil. Jadi, apabila seorang perawi yang dia mendatangkan secara tak konsisten, hadis itu boleh dikata sebagai mutarib. Jadi kalau orang kata berlaku selepas surah An-Nur, maka dia tak agak longgar lah gitu. Baik, apabila Ustaz Wanji sebut tentang Omar melaksanakan hadis Omar, hadis sahabat Nabi Asif yang bekerja dengan tuan dia berzina dengan isteri tuan dia. Baik, Ustaz Wanji sebut di sini hadis ni ada kontradik. Sebenarnya bukan kontradik. Sebenarnya bukan mutarib. Bahaya masalah mutarib ni sebab if you check siapa-siapa sahaja yang menulis tentang ulumul hadis, nak kata mutarib, nak kata bercanggah, mesti ada 2 syarat. Ta'adzuri jam'i awil tarjih. Kalau tak boleh nak jamak, kumpul, tak boleh nak tarjih, di situ jadi mutarib. Tapi di sini sangat jelas. Kalau tengok hadis ni, Ustaz Wanji sebut sebahagian daripada sanad dia. Ini keseluruhan sanad dia. Yang riwayatkan daripada Ibnu Syihab Az-Zuhri, semua pembesar-pembesar ummah. Semua murid-murid dia yang paling hardcore, sehingga Al-Bardiji yang paling keras, dia kata kalau mereka ni semua sepakat daripada Zuhri, ijma' ulama hadis tu sahih. Siapa yang riwayat? Malik, Ibn Abi Dhib, Ibn Abi Dhib, Laith, Sufyan bin Uyainah, Yunus, Saleh bin Kaisan, Ma'mar, Abdul Malik ibn Jurayj dan juga Syu'aib. Semua sepakat, ramai. Masalahnya pada siapa? Syu'aib kata Abu Hurairah seorang. Tak ada masalah lah, dia kata Abu Hurairah seorang. Yang lain semua kata Abu Hurairah dan juga Zaid bin Khalid Al-Juhani.
Jadi mereka tambah, Syuaib sebut kurang. Tak ada masalah lah. Kalau semua keluar daripada dewan ni, kata Salman pakai baju hitam, seorang keluar, kata Salman pakai baju hitam dan juga seluar putih. Bukan kontradik. Maksudnya, itu jelas perbezaan ni. Orang kata Abu Hurairah, seorang Syuaib. Selain daripada Syuaib, semua kata Abu Hurairah dan juga Khalid. Tak ada kontradik. Masalahnya pada riwayat Sufyan. Boleh cek. Hanya Sufyan mengatakan 3 orang. Abu Hurairah, Zaid bin Khalid Al-Juhani dan juga Shibil. Hanya Sufyan. So, bukan Ubaidullah tu yang kontradik. Bukan Zuhri yang kontradik. Kalau Zuhri kontradik, macam mana 6 orang boleh riwayat benda yang sama? Masalahnya adalah pada riwayat Sufyan bin Uyainah. Ulama hadis sangat detail. Mereka tahu kenapa Sufyan silap dan di mana Sufyan silap. Al-Imam Tirmizi sebut Sufyan silap di sini sebab dia tergabung antara 2 hadis. Ada hadis lain daripada Zuhri, daripada Ibn Syihab Az-Zuhri, daripada Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, daripada 3 orang sahabat, Zaid bin Khalid Al-Juhani, Abu Hurairah dan juga Shibil. Hadis lain, idza zanatil amah. So Sufyan tersilap pergi gabung 2 hadis. Sufyan waham di sini. Bila Sufyan silap, yang lawan dengan Sufyan ni Malik, Laith, Syuaib, Saleh, Ma'mar, sebutlah semua nama ni. Mestilah riwayat mereka menjadi sahih sebab Sufyan bercanggah dengan mereka. Mana boleh satu orang bercanggah dengan 7 orang, tiba-tiba semua jadi muttarib. Ini kaedah yang sangat-sangat berbahaya. Kalau kita pegang kaedah ni, hancur ulum hadis. Sayyidina, okey, kalau didakwa ayat rajam mansuh, kenapa Umar mahu bubuh dalam mushaf? Itu satu soalan. Orang kata mansuh, tapi kenapa Umar nak bubuh? Wa kana Umar radhiyallahu anhu qad hamma an yaktuba hada ala hasyatil mushaf. Dia berhasrat nak bubuh. Summa taraka li alla yulhiqu bil Quran ma laysa minhu. Lepas tu ditinggalkan sebab takut itu bukan daripada Quran. Dia nak bubuh. Lepas tu dalam Muwatta pun ada sebut wallazi nafsi biyadi laula an yaqulan nas zata Umar bin Al-Khattab fi kitabillah la katabtuha. Kalau orang tak kata Umar tambah Quran, aku bubuh lama dah. Kan? Muwatta. So pun juga dalam Abu Daud. Nah, kalau benar ayat Quran, peduli apa orang nak kata? Bubuh je lah. Kan? Orang nak kutuk ke apa? Kalau kita rasa tu benar kan? Okey. Perkataan tu lebih kurang. Type. Apabila dalam riwayat Ahmad disebutkan apabila yaktubanil Quran, 2 orang nak menulis Quran pada ketika itu, Abu As dan juga Zaid bin Thabit, mereka tanya Umar, kenapa tak masukkan ayat rajam? Umar sendiri kata, aku tanya Nabi, nak tulis ke? Nampak Nabi tak suka. Kenapa Nabi tak suka? Alasan yang ulama tadi sebut tu, Umar sendiri dah sebut awal dah. Umar kata kalau orang tua dia tak kahwin lagi, kamu tak boleh rejam dia. Kalau orang muda dia dah kahwin, kamu rejam dia. Maka ayat ini mansukh tilawah ataupun tidak, itu mungkin perbahasan lain kita boleh bincang. Tetapi pendirian Umar sendiri, dia sendiri tak mau tulis dalam Al-Quran. Sebab tu kalau kita tengok semua teks yang dibawakan oleh Ustaz Wanji, jelas Umar, kalaulah nanti orang tak kata aku tambah dalam Al-Quran, aku akan tulis. Pasal apa dia nak tulis? Sebab dia memang tak ada dalam mushaf tu. Memang tak ada di sisi Umar, pandangan Umar. Ya, ada sahabat yang membaca dalam surah Al-Ahzab dan sebagainya, tapi Umar sendiri dia tak mau tulis. Sebab itu Umar kata, rajama Rasulullah, rajamna. Ali kata apa? Jalattuha atau ajliduha bi kitabillah wa arjumuha bi sunnati Rasulillah. Aku sebat dia dengan kitabullah dan aku rejam dia dengan sunnati Rasulillah. Maksudnya sahabat tahu sama ada dia mansukh tilawah ataupun tidak, itu persoalan yang kita boleh bincang kemudian. Sahabat tahu kenapa mereka merejam, bukan mereka mendakwa ayat ini ada di dalam Al-Quran. Mereka merejam kerana Nabi telah melaksanakan hukuman itu dan juga telah dilaksanakan oleh para sahabat selepas itu. Yang menariknya, Imam At-Tirmizi ada kata dalam Sunan Tirmizi, saya quote kat sini, hadis nombor 14,340 dalam Sunan Tirmizi. Imam Tirmizi menyatakan amalan sebat kemudian rejam dilakukan oleh sahabat Nabi. Dia bukan semata-mata sebat, dia tambah pula dengan rejam, 2 lah. Dia jadikan 2. Jadi dia merujuk antara yang kata tu Ali bin Abi Talib, tu yang saya tanda warna merah tu. Ali bin Abi Talib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud dan seumpamanya. Jadi kalaulah memang mereka melakukan hukuman rejam, tapi mereka lakukan hukuman rejam dengan tambahan, bukan sebagai asal. Menandakan yang tambahan itu, rejam itu dikira sebagai takzir, bukan dikira sebagai hudud. Yang kedua, kalau bagi orang yang kata pandangan rejam ni adalah takzir, dia bukannya hudud tapi takzir. Saya kata pandangan ni bercanggah dengan ijma' orang terdahulu. Dan dalil-dalil menunjukkan pandangan mereka lebih kuat. Dan ini satu perkara yang tak boleh diterima bercanggah dengan ijma' begini. Kerana dia bercanggah dengan kaedah hadis. Semua sahabat melaksanakannya. Mereka berbeza tentang sebatan. Kalau nak beza sebat itu sama ada takzir ataupun tak, okey, boleh beza di situ. Tapi rejam untuk muhsan,
Bagaimana kita boleh datang pada hari ini sedangkan semua orang sebelum tu dah kata Nabi buat. Ali kata rajam tuha bisunnati Rasulillah. Aku rejam dia kerana sunnah Rasulullah. Omar kata rajam Rasulullah farajamna. Semua orang kata begitu, tiba-tiba kita datang. Itu sebenarnya ta'zir, itu pilihan. Tak boleh begitu. Nabi buat, Nabi tegaskan, Omar tegaskan dalam ucapan-ucapan dia, menunjukkan itu satu perkara yang penting. Saya kata pandangan ini adalah pandangan yang marjuh. Kita tengok sebenarnya dia ada perbezaan kat situ pandangan ulama. Kalau benda tu semua sepakat tu lain. Masalah sekarang dia ada pandangan yang keras, ada pandangan yang tak keras kan. Jadi bila timbul soalan tentang rejam ni keras ataupun tidak, tiba-tiba memang ada ulama yang mengatakan ia adalah keras. Antaranya macam disebut tadi Al-Imam Abu Zuhrah antara yang pernah cakap begitu. Dan antara lain yang bercakap begitu juga adalah Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi sendiri menyatakan bahawasanya uqubah al-Yahudiyah qad syuri'at qad nusikhat bidini rahmah. Dia adalah syariat Yahudi yang telah dinasahkan dengan agama rahmat. Dan memang sifat bagi agama Yahudi itu memang keras. Sebab itu dalam Quran Allah SWT dia cerita tentang apabila orang Yahudi dia nak bertaubat, dia kena bunuh diri. Sedangkan dalam Islam kata la taqtulu anfusakum, tak boleh bunuh diri. Dalam Quran pun ada cerita tentang orang Yahudi sehari hari Sabtu tu dia tak boleh bekerja kan, dia kena sembahyang je. Tapi orang Islam dia ada kan. Jadi bila kita tengok ada pandangan yang mengatakan tak apa yang berbeza pada kebiasaan, kita tampilkan dan itu saya rasa lebih dekat dengan konsep Islam itu sendiri. Sebab bila dia letak Islam tu agama rahmat dan rejam tu sifat dia adalah sadis kan, dia letak separuh badan lepas tu baling sampai mati. Lepas tu kita tengok pula perdebatan di sudut teks tadi. Jadi tak salah kita memilih pandangan, sebab pandangan tu ada, kalau tak ada tu cerita lain Macam hukuman sebab 100 sebatan itu memang ada. Yang sekarang ni ada khilaf, ada perbezaan. Jadi kita ambil itu untuk menampilkan Islam sebagai agama rahmat. Masih. Baik, tentang apabila berlaku khilaf. Kalau orang berbeza pandangan, kita nak pilih pandangan yang mana? Orang kata pilih yang paling mudah, paling rahmat. Tak boleh begitu. Kita kena tengok agama ni mengajak kepada mana, dalil membawa kepada mana. Kalau pilih yang paling mudah, akhirnya kita akan jumpa seburuk-buruk pandangan bubuh atas nama agama. Masalah. Contoh, pusat pelacuran. Contoh, kalau kita kata, nampak zalim sangat, kita bagi rahmatlah orang tak berdosa. Tak berdosa nak buat macam mana? Kita letak satu pak haji kat depan tu dengan 2 orang saksi. Siapa nak langgar pelacur, datang, tengok gambar. Suka orang ni, bayar RM100, campur RM6 GST, aku nikahkan kau dengan dia selama 2 jam, ambil dia, lepas 2 jam pulangkan balik. Sah tak sah kahwin tu? Tak sah. Tak boleh. Kalau kita benarkan, pintu kerosakan yang paling besar akan berlaku. Tapi kalau kita kata, ada ulama' kata nikah mut'ah ni sah. Kita pilih pandangan yang paling mudah dan rahmat. Tak boleh. Agama tak boleh begitu. Sebab itulah saya tekankan di sini. Dalil mesti dipertahankan dan dipegang. Kalau kita tak boleh laksanakan, itu masalah yang kedua. Kelemahan kita, Allah Ta'ala tahu akan kelemahan kita. Perubahan zaman, Allah Ta'ala tahu akan itu. Tetapi jangan ubah dalil. Jangan ubah agama. Ijma' tak boleh ubah. Tawatarat akhbar. Apa yang telah diriwayatkan dengan mutawatir. Ini tak boleh diubah. Kalau tidak, kalau kita benarkan ini, semua asas-asas agama akan diubah dan dirosakkan oleh orang. Iza qataltum fa ahsinul qatlah. Innallaha katabal ihsan kulla syai'in. Wa iza katabtum wa iza zabahtum fa ahsinuz zabha wa iza qataltum fa ahsinul zabha. Allah Ta'ala telah wajibkan ihsan kamu lakukan pada semua perkara. Bila kamu nak sembelih elok-elok. Kalau kamu nak bunuh elok-elok. Tiba-tiba bila rejam ni bukan bunuh elok-elok. Tanam sebuah badan baling sampai mati tu kan. Jadi dia macam bercanggah dengan beberapa dasar-dasar bagi agama lah. Saya nak respon sikit apabila Ustaz Wanji sebut tentang idza qataltum fa ahsinul qitla zabahtum dan sebagainya. Bila kamu nak menjatuhkan hukuman bunuh, lakukan dengan baik. Apabila nak sembelih dengan baik. Nabi sebut ini hadis, betul. Dan Ustaz Wanji dan saya juga bersepakat Nabi telah rejam. Mustahil Nabi buat sesuatu yang bercanggah dengan apa yang Nabi sebut. Artinya, melaksanakan rejam itu, dia tak boleh bercanggah dengan kaedah Islam. Sebab kita bersepakat yang Nabi buat. Kalau Nabi buat, artinya itu bukan sadis, itu bukan bercanggah dengan kaedah, dan itu bukan cara bunuh yang buruk. Itu kita kena sepakat. Kalau itu cara bunuh yang buruk, mustahil Nabi buat. Kalau Nabi buat, maka hujah itu telah terbatal daripada awal. Wallahualam. Kalau nak bantah juga ijma', pakailah apa dalil sekalipun. Yang penting masuk dan bantah ijma'. Ini lebih berbahaya daripada pandangan pertama. Sebab on the way nak bantah ijma', kita akan hancurkan semua kaedah usul fiqh, kita akan hancurkan semua kaedah usul fiqh dan usul hadis. Hadis yang tak mutarib, kita kata mutarib. Hadis yang tak tafarrud, kita kata mutafarrud. Hadis yang tak waham, kita kata waham. Maratibul ijma', maratibul hujaj di kalangan ulama mazhab, kita tolak dan rosakkan dia. Bagaimana cara berinteraksi dengan hadis ahad di sisi mazhab, kita akan rosak-rosakkan semua benda. Semata-mata kerana nak tolak ijma'. Ini tak boleh.
Kita tak boleh datang dengan mentaliti, aku tak kisah, pakai hujah Mahmud Syaltut pun boleh, Abu Zuhra pun boleh, siapa pun boleh, aku kutip dari sini dan sana, semata-mata yang penting tak nak buat rejam. Tak boleh begitu. Sebab on the way nak begitu, akan kita bakul sampahkan semua kaedah hadis dan kaedah fiqh.